أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك الحمد لله والشكر لله. Pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta kita, memanjangkan umur kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam kalangan orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala menambah dan menggandakan lagi nikmat kurniaannya kepada kita. Dan insyaAllah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimani rahmatullah alaih. Muka surat 19 baris berapa? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala tu dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala idza wajjahtu ila 'abdin min 'abidi musibatan fi badanihi aw malihi aw waladihi thumma istaqbala dhalika bi sabrin jamilin lastahyaitu minhu yawmal qiyamati an ansiba mizanan aw anshura lahu diwana. Artinya firman Allah Ta'ala, apabila aku hadapkan kepada seorang hambaku daripada beberapa hambaku akan bala. Jadi apabila aku timpakan, kenakan kepada salah seorang di antara hamba-hambaku itu suatu bentuk ujian, balaan atau penyakit di dalam badannya, maksudnya penyakit yang mengenai badannya, atau kerugian di dalam hartanya, atau juga ujian itu, dugaan itu merupakan kerugian, kehilangan harta, atau kesakitan anaknya. Yang termasuk sebahagian dari bentuk ujian itu mengenai bukan atas diri seseorang, tapi yang berkait dengan dia, anak dia, kesakitan anak dia atau sebagainya. Baik, kemudian ia berhadap akan yang demikian itu, yakni dia menerima akan yang demikian itu dengan sabar yang keelokan. Maksudnya dia terima semua itu dengan penuh kesabaran, sabar yang baik. Baik. Nescaya kata Allah Ta'ala, aku malu daripadanya itu pada hari kiamat. Jadi Allah Ta'ala kata aku malu ke dia pada hari kiamat. Bahawa aku pada hari kiamat, bahawa aku dirikan baginya itu akan neraca. Kata Allah Ta'ala, aku malu nak timbang dia, nak timbang pada neraca amalan lah. Akan neraca kerana menimbangkan dia. Atau aku malu menggambarkan baginya, menggambarkan ni membukalah. Kalau buku catatan tu kita belek buka, baginya akan suratannya itu. Jadi hadis kursi ni maksudnya Allah Ta'ala kata bila Allah Ta'ala menimpakan sesuatu dugaan kepada seseorang tu, kemudian dia menerima semua tu. Dan dugaan ni tak kira lah sama ada melibatkan badan dia ke, kena atas badan dia, sakit dan sebagainya, atau
melibatkan harta benda dia, kehilangan barang, kehilangan kerugian, kecurian dan macam-macam lagi, atau terkena pada yang berkaitan dengan dia, anak beranak dia ke, anak cucu dia, tak kira lah. Semua itu merupakan dugaan belaka. Baik, orang yang menghadapi semua ni, tiba-tiba orang yang ditimpakan dugaan-dugaan ni, mereka menerima dugaan-dugaan tadi tu dengan sabar, bersikap sabar ni. Baik. Jadi Allah Ta'ala kata, orang yang menerima semua ni dengan sifat sabar, orang tadi tu, Allah Ta'ala kata, aku malu ke dia ni untuk nak menimbang amalan dia di akhirat, dan juga untuk membuka catatan amalan dia tu. Jadi nak beritahu bahawa orang yang ditimpa sesuatu dugaan itu, kemudian dia menerima dengan sabar, dia mendapat satu kedudukan, sehingga digambarkan dalam hadis ini Allah Ta'ala kata, aku malu nak timbang dia di neraca timbangan dan nak buka surat amalan dia. Jadi suatu yang nak menggambarkan tentang kedudukan orang mulianya, tingginya kedudukan orang yang orang yang menerima dugaan dan ujian itu secara sabar ni. Cuma dalam hadis ni saya sebut sikit dari aspek akidah lah. Saya takut kadang-kadang satu hari bila orang mengaji akidah ni tak ada kaedah dah, jadi boleh terbabit dengan fahaman-fahaman yang celaru yang menyimpang dari landasan Ahlus Sunnah lah. Jadi disebut di sini Tuhan kata aku malu ke dia. Jadi pegangan Ahlus Sunnah, malu ni adalah bahasa majaz saja. Dia bukan sifat bagi Tuhan. Jadi jangan kita samakan Tuhan dengan sifat-sifat yang ada dengan kita ni. Malu, suka, ataupun marah, ghadab lah dengan marah. Murka tu Allah Ta'ala, kemurkaan Allah Ta'ala tu dengan makna yang lain lah, bukan dengan makna yang seperti yang kita faham. Jadi perkataan-perkataan seperti ini dari segi akidah hendaklah kita faham bahawa dia merupakan bahasa yang tidak menunjukkan kepada suatu sifat, di antara sifat-sifat Allah Ta'ala lah. Dia tak tunjuk situ. Dia nak beritahu tentang gambaran perkara ni saja. Itu menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada pun akidah yang dipegang oleh satu kelompok yang tertentu ni, mereka pakai apa saja. Orang yang mazhab-mazhab tertentu yang pakai kaedah, kalau Tuhan kata gitu, kita pakai gitulah. Ia akan pakai apa ni? Maksud Tuhan tu malu lah, Tuhan tu tengok apa yang disebut dalam hadis. Kalau hadis ni sebut malu, Tuhan tu ada sifat malu. Malu yang disebutkan ni malu yang dekat dengan yang kita faham lah. Malu perasaan malu tu. Ada hadis lain pula, Tuhan tu suka ketawa, dhahikan ni ketawa. Jadi mana-mana mazhab yang pakai kaedah tadi tu, kalau Tuhan kata gitu, kita pakai gitulah. Ni dia akan sakit sikit sinilah. Ini bukan model fahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Model tu. Baik, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, وقد قيل إن الصبر جميل هو ألا يعرف ألا يعرف من صاحب المصيبة ألا يعرف من صاحب المصيبة ولا يمكن الوصول إلى هذا الأمر إلا برياضة طويلة في مدة مديدة. Baik. Sebelum ni disebut tentang sabar yang as-sabrul jamil, sabar yang indah, yang elok, yang comel, yang molek. Apa benda sabar yang elok? Kita selama ni kita sebut sabar jelah. Tiba-tiba ada dalam setengah dalil ni menyebut perkataan, ada sifat bagi sabar ni, sabrun jamil, sabar yang elok, yang bagus ni. Apa benda pula makna dia ni? Sekarang ni tengok apa kata Imam Ghazali. Artinya, dan telah dikata oleh setengah ulama, yakni huraian ulama yang menghuraikan pengertian sabrun jamil ni. Sabrun jamil, perkataan ni juga ada dalam Al-Quran dan sekarang ada dalam hadis. Tapi apa maksud sabrun jamil? Bahasa kita ni sabar yang elok ni, sabar yang molek, yang comel ni. Apa benda maksud dia tu?
Baik. Dan kata oleh setengah ulama bahawa makna sabar jamil itu, sabar yang elok itu, yang comel itu, yang indah itu, iaitu bahawa mengetahui daripada orang yang kena balak akan balaknya itu. Ini terjemahan dak apa siku atas ni. Perkataan sini mengetahui. Saya rasa ada perkataan tidak. Ada tak dalam cetakan lain? Tiada jadi cetakan saya ni ada yang kurang lah. Bahawa tiada diketahui daripada orang yang kena balak akan balaknya. Akan balaknya itu, yakni tiada dirasanya akan kesusahan balak itu. Jadi terjemahan tiada diketahui itu pun kurang tepat jugalah. Yang tepatnya perkataan Arab yang mungkin ini ada perbezaan bacaan. Yang saya rasa yang lebih tepat an la ya'rifa an la yu'rafa. An la yu'rafa min sahibil musibah. Baik, tengok tiap. An la yu'rafa min sahibil musibah. Itu bacaan yang lebih dekat lah. Baik, tengok terjemahan dia, iaitu bahawa tiada mengetahui, tiada mengetahui ataupun tiada diketahui lah. Tiada diketahui daripada orang yang kena balak akan balaknya itu, yakni tiada dirasanya akan kesusahan balak itu. Jadi nak kabarnya tarah orang yang sabar ni banyak tarah. Pertama sekali dia sabar ditahan tapi dia rasa perih, dia terasa balak tu. Itu sejenis sabar dah. Tapi dia tahan sehingga dia tidak bertindak secara salah, tidak respon terhadap musibah tu dengan tindakan yang salah. Jadi dia boleh terima, dia boleh tahan sekalipun rasa perih, rasa sakit. Itu sejenis sabar dah. Cuma nak khabar sabrun jamil ni, dia terima dugaan tadi tu dalam keadang tak ada merasa tu. Tak rasa perih dan sakit tu. Hak tu adalah sabar yang lebih baik lah, yang disebut sebagai sabrun jamil. Tapi kalau dia sabar, dia terima tapi rasa perih, itu juga termasuk dalam sabar. Cuma sabar yang umum lah. Tapi kalau dia boleh terima benda tu dan kadang tak rasa perih, itu makam yang lebih tinggi, kedudukan yang lebih baik. Adakah sama lebih kurang dengan maksud dalam Al-Baqarah ayat 76, alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Itu ayat yang agak umum yang mencakupi. Jadi sebenarnya orang yang ditimpa musibah tu lalu mereka berkata seperti yang disebut ayat tadi lah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kami ni milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Jadi orang yang menerima musibah ni lalu dia berkata demikian itu tu, dia akan membalikkan semua perkara itu kepada Allah. Maksudnya hati kalbunya tu ada makrifat lah, hatinya tu ada makrifat, sehingga bila musibah kena ke dia, dia ingat lalu, balik lalu kepada asal. Ghalibnya orang yang seperti ini, dia boleh terima kenyataan tadi dalam kadang rasa senang hati. Inilah maksudnya. Tapi nak kabarnya kalau seseorang tu terima kepayahan, rasa perih tapi tahan, tidak bertindak secara salah, itu juga termasuk sabar. Cuma tadi itu lebih baik sikit. Lebih baik lagi. Dan itulah yang dimaksudkan sebagai sabrun jamil. Sabar yang elok, sabar yang baik. Jadi asas sabar ni kita terima dan tidak bertindak secara salah. Sama ada rasa perih, tak rasa perih, itu peringkat dia. Kalau rasa sakit, rasa susah, rasa gelisah atau kepayahan tu, itu sejenis sabar dah. Tapi itu dasar sabar lah. Tapi kalau dia rasa sampai tahap tidak merasai keperitan tu, itu sabrun jamil. Sabrun jamil lah ghalibnya orang yang disebut dalam ayat tadi tu. Orang yang berlaku sesuatu, dia akan ingat tu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ghalibnya orang yang kalbu dia begini, ghalibnya dia tidak akan rasa keperitan. Ghalibnya. Ghalibnya kita baca ayat tu bila kematian lah. Tapi sebenarnya semua perkara balik kepada ayat tu belaka lah. Yang ni tiada dirasanya akan kesusahan balak itu. Dia tak rasa susah dengan balak itu. Itu orang yang menerima dugaan dan tak rasa susah dengan dugaan tadi itu, maka itu disebut sabrun jamil. Sabar yang indah, yang baik, yang elok. Jadi orang yang bersabar seperti inilah yang disebut dalam riwayat tadi itu. Bila dia menerima sesuatu dugaan, dia bersabar dengan bentuk sabar macam ini. Dia sabar dan tak rasa kesusahan dia tu.
Inilah orang yang Allah Ta'ala menjelaskan kemuliaannya dalam suatu ta'bir bahawa Allah Ta'ala tu malu nak timbang dia, neraca penimbang dan nak buka catatan buka amalan dia tu. Dan tiada dapat sampai seseorang kepada pekerjaan ini, yakni seseorang tu, kata Imam Ghazali, goleknya payah nak sampai ke peringkat ni. Peringkat menerima kepayahan, menerima ujian dalam keadaan tak rasa susah, tak rasa sulit. Kata Ghazali, hak ni tak mudah lah, payah. Tiada dapat sampai seseorang kepada pekerjaan ini, yakni seseorang tu goleknya tak boleh nak sampai ke darjah tadi tu, melainkan dengan itulah bertapa. Ni istilah Melayu kita dah. Bertapa yang lanjut. Maksud bertapa yang lanjut ni, ini sejenis latihan kerohanian. Disebut dalam ayat tu riyadah tawilah, yakni melakukan latihan kerohanian dalam tempoh yang agak lama. Latihan kerohanian tu banyak jenis lah. Termasuklah orang berpuasa sunat, berqiyamul lail, berzikir, berselawat. Itu termasuk riyadah. Dan banyak jenis, antaranya mengasingkan diri di tempat-tempat tertentu, di surau-surau ke, di masjid ke, ataupun di tempat tertentu, dalam keadaan menjauhkan diri dari orang ramai, lalu di situ dia menekuni ibadah. Itu termasuk. Jadi riyadah ni, latihan kerohanian ni, dia banyak jenis. Cuma diterjemah di sini ni oleh Syekh Abdul Somad ni dengan makna bertapa yang lanjut, yakni orang yang mengasingkan diri ataupun berkhalwat lah, ataupun beruzlah dan tempoh yang agak panjang, yang mana mereka ni mengasingkan diri. Dalam tempoh pengasingan tu mereka menumpukan perhatian kepada ibadah-ibadah, tujuannya untuk membersihkan kalbu dia dan untuk melenturkan pengaruh nafsu kat atas diri. Itu dia. Jadi nak kabarnya, kata Imam Ghazali ni, seseorang tu tak boleh nak sampai kepada martabat sabrun jami tadi tu kecuali ghalibnya. Kecuali ni maksudnya dengan makna ghalibnya lah. Ghalibnya. Orang yang beriadah dan tempoh yang agak panjang. Termasuklah dia mengasingkan riadah dengan cara mengasingkan diri. Di dalam masa yang lanjut, yakni dalam masa yang agak panjang, nak kabarnya, nak boleh ke makam tadi tu tak mudah jugalah. Tapi taklah payah sangat. Maksudnya ada kaedah dia, ada cara dia yang diatur, yang disusung oleh ulama-ulama ahli tasawuf. Jadi seseorang tu bila menghadapi kepayahan, bila dia bersabar, hak waliknya orang bersabar ni kadang-kadang dia rasa perih, dia rasa payah. Tapi itu merupakan satu benda yang tak mudah dah tu. Maksudnya bila dia boleh terima satu kenyataan, dugaan-dugaan, dia boleh terima dalam keadaan dia tidak bertindak secara salah sebagai respon, sebagai tindak balas daripada musibah ataupun bala yang menimpa diri dia tu, namun dia tetap rasa perih. Boleh darjah tu pun comel ada dah. Cuma Ghazali nak kabar ada darjat lebih baik lagi ni, yang disebut sebagai sabrun jamil ni, iaitu orang yang menerima ujian-ujian tadi tu dalam keadaan tidak merasai kesusahan. Cuma hak ni sabrun jamil ni, kata Imam Ghazali, nak boleh benda tu tak mudah. Tak mudah nak sampai ke darjah tu, kecuali orang yang biasa melakoni riadah, latihan kejiwaan dia lah, dan tempoh yang agak panjang. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ijlalillahi ta'ala wa ma'rifati haqqihi alla tashku waj'aka wa la tazkura musibataka. Artinya, setengah, yakni sebahagian daripada membesarkan Allah Ta'ala, sebahagian daripada mengagungkan Allah ni, dan makrifat akan haknya, yakni mengenal akan hak-hak ketuhanan Allah ni, sebahagian daripadanya itu, iaitu bahawa tiada engkau mengadukan seseorang kesakitanmu itu. Yakni seseorang tu tidak mengadu ke orang tentang kesusahan dia hadapi itu, kesakitan dia, kesusahan dia, tidak mengadu ke orang. Maksud dia tanggung seorang, tidak kabur. Tapi kalau kita kabur ke orang atas dasar kita tak puas hati, kita mengeluh, tu hilang kesabaran kita. Tapi kalau kita kabur ke orang,
tujuan untuk mengambil pedoman nasihat tu tak apa. Kena tengok. Kita mengadu ni apa benda tujuan? Dia ada 3 peringkat. Pertama sekali orang mengadu, dia nak lepas, dia tak puas hati dia. Nak lepas hati dia mengadu banyak. Ni dia hilang kesabaran dia. Ada sejenis lagi dia mengadu tapi nak tunggu nasihat orang. Dia kabur gini, dia mengadu apa pandangan orang, nasihat orang. Dia mengharapkan pedoman tu. Terutamanya alim ulama, orang soleh, orang baik, dia mengadu. Tu tujuan tu. Itu tidak mengapa. Itu pengaduan tu tak mengapa. Cuma lebih baiknya ni iaitu orang yang simpang tidak mengadu ke orang. Ni lebih baik lagi lah. Jadi di sini dikata di sini termasuk dalam perkara mengagungkan Allah dan mengenal hak-hak ketuhanan Allah Ta'ala tu, iaitu seseorang tu tidak mengadu kepada makhluk, kepada manusia kesusahan yang ditanggung, keperitan dan bala musibah hak dia kena, hak yang menimpa diri dia tu, tidak mengadu ke orang. Itu antara alamat, antara tanda orang tu berada pada tahapan mengagungkan Allah, mengenal sebahagian daripada hak-hak ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya nak diberitahu di sini, bila seseorang tu tingkatan kerohanian itu jadi lebih baik, makrifat dia itu semakin mendalam, antara alamat dia ni tidak banyak mengadu ke orang atas kepayahan hak menghadapi yang dia hadapi. Tidak banyak khabar ke orang, tidak banyak mengadu ke orang. Jadi orang yang bersikap demikian tu, menjadi tabiat dia tu, alamat dia orang ni kata, iaitu termasuk orang yang sudah memperolehi kedudukan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dan makrifat mengenal hak-hak ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Alamat dia. Allah memimpin hati dia lah untuk tenang, sabar. Jadi dia boleh kawal, dia boleh tahan, dia banyak, dia macam dia tanggung sendirilah, senang mudahnya. Dia tanggung sendiri. Cara dia tanggung macam-macam lah. Cara macam mana dia boleh jadi gitu tu. Tapi nak kabarnya dia tak luah ke orang. Dia tak luah ke orang. Kecuali macam saya kata tadi lah, luahan ke orang ni ada 2 bentuk. Ada bentuk yang mengeluarkan diri daripada tahap sabar, ada yang kedua tidak, untuk tujuan mendapat nasihat, pedoman. Itu dah masalah. Dan tiada engkau sebut akan kena balakmu itu, tak sebut ke orang. Dah sebut buat diam, tak tahu dok kaboi tak, macam dia tidak mengadu ke orang lah. Ni orang yang bersikap demikian, itu tanda orang ni sudah memperoleh sebahagian daripada ghalibnya. Orang yang bersifat demikian ini adalah tanda dia ni memperoleh makrifat terhadap hak-hak ketuhanan Allah. Maksud makrifat dia teguh sikit lah. Ya, belajar lah tu. Jadi berdomang lah tu. Inilah sabar orang arif. Inilah bentuk sabar orang arif, kata Imam Ghazali. Jadi orang ahli makrifat ni, sabar dia pasal tu. Pertama sekali, sudah tentu dia ada sabrun jami tadi tu. Dia menerima sesuatu ujian, kepayahan tu dalam keadaan tidak rasa susah, satu hal dah tu. Kemudian tidak banyak mengadu orang. Tidak mengadu, tak cerita ni disimpan, ditanggung saja, ditanggung sendiri gitu je. Ini bentuk sabar macam ni adalah merupakan sabar kelakuan bagi ahli makrifat. Yang disebutkan akan dia oleh Maulana As-Sayyid Abdul Qadir Al-Aidarus rahimahullahu ta'ala dengan katanya. Ini sabar jenis ni, sabar ahli makrifat ni telah disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Aidarus ni. Baik, apa kata dia? Waqila innahu ala 3 maqamat, ala 3 maqamatin murattabatin ba'daha fawqa ba'din. Fal awwalu at-tasabburu wa huwa tahammulu mashaqqatin wa tajarru'u ghussatin fi sabati ala ma yajri min al-hukmi, wa hadha huwa sabru lillahi azza wa jalla, wa huwa sabrul awam. Wa thani as-sabru wa huwa naw'u suhulatin yukhaffafu 'anil mubtala
yukhaffifu 'ala al-mubtala ba'd al-thaqli wa yusahhilu 'alayhi su'ubat al-mawaridi wa hadha sabrul muridin. Wa salisu al-istibaru wa huwa at-talazzuz bil balwa wal istibsharu bi ikhtiyaril maula wa huwa sabru 'ala Allah wa huwa sabrul 'arifin. Sekarang nak diberitahu tahapan orang sabar. Jadi kita nak tengok kita ni duduk mana ataupun tak ada bersih tak ada bahagian di antara tiga ni. Baik, artinya baik, dan kata setengah ulama, maksud ulama ni sudah tentu ulama ahli tasawuf lah, bahawasanya sabar itu atas tiga maqam. Sabar ni dia ada tiga martabat, dia ada tiga tingkatan, dia ada tiga tahapan. Kita nak tengok kita duduk mana. Ada tiga maqam. Dihantarkan setengahnya itu atas setengahnya. Maksudnya setengahnya berada di atas setengah yang lain. Maksudnya tingkatan yang lebih tinggi lah. Baik. Maka maqam yang pertama, tahapan yang pertama dalam bersabar ni, iaitu at-tasabbur. Orang panggil tasabbur, istilah Arab dia. Tapi apa artinya? Tengok. Yani membanyakkan sabar, dan iaitu menanggung kesusahan. Yakni ditanggung kesusahan tu, dia terima kesusahan tu, dan kesusahan tu tidak menjadikan dia ni bertindak cara salah dan hilang pedoman. Dia tetap terima. Contoh macam kita sabar ni, hadap sabar ni dia terima ni, contohnya kita menghadapi kepayahan, jadi serabu dah semayang sekarang. Serabu pun ni balik. Kali dah semayang sekarang. Dia tu bertindak cara salah lah tu. Sekarang ni hak sabar ditanggung kepayahan, keperitan tu, dia terima benda tu. Dia tahu ini ketentuan Allah dan sebagainya, dia terima kenyataan benda tu. Dia rasa perih, rasa payah, tapi kewajipan-kewajipan terlaksana. Maksudnya kesusahan tu tak sampai ke tahap menyebabkan dia ni hilang pedoman. Tidak sampai ke tahap dia ni bertindak cara salah. Tu dia. Jadi kalau dia kalau hak jenis tadi tu, bila kena kepayahan serabut dah lalu, tidak sembahyang setarang, itulah itu bertindak cara salah lah tu. Maksudnya tak ada sabar, jadi gitu. Baik, sekarang ni sabar jenis pertama ni ada dalam sabar dia. Dia macam mana tu marah bini dia lain, dia telanjang saja. Contohnya tu, contoh tak ada sabar lah tu. Jadi dia bertindak cara salah tu. Nak marah ke bini, dia buat macam gitu. Jadi itu tindakan itu salah. Jadi bila tidak salah, artinya dia telah terkeluar daripada batas sabar. Itu dia. Jadi ukuran ni, apa saja kepayahan kita terima tu, sekiranya dengan sebab kepayahan kita tu menyebabkan kita bertindak cara salah, berarti kita hilang sabar. Tapi kalau kita terima, tapi kita tidak cara salah, itu dipanggil sabar. Tahap minimal dia. Bahawa sabar itu ada tiga makam sudah. Dia bertasabur, yakni membanyakkan sabar, dan iaitu menanggung kesusahan. Dia tanggung kesusahan, dia tanggung kepayahan, tapi dia tidak membawa dia sampai ke tahap dia hilang pedoman dan bertindak cara salah. Tak sampai tangga itu. Ia boleh terima. Dan menahankan kesakitan, ditanggung kesusahan, ditahan kesakitan. Di dalam tetap atasnya, yang tetap atasnya betul diterima benda tu. Dan benda tu tidak menghilangkan pedoman dia, tidak menjadikan dia ini melakukan tindakan yang salah, tidak. Di dalam tetap atasnya, yang diperlakukan Allah Ta'ala akan dia hukum, yakni dia terima atas ketentuan Allah tadi dia tu. Hukum ni takdir lah. Hukum Allah Ta'ala tadi dia diterima, dan dia tidak hilang pedoman. Tidak hilang pedoman, dia tidak berjaya salah. Dia terima hukum. Sekalipun, tapi dia rasa perih. Dia rasa payah, rasa perih, tapi terima. Itu tanda sabar. Jadi hak ni martabat pertama, istilah lain dia panggil tasabbur. Yang orang yang sedang berusaha untuk mengukuhkan sabar dia tu. Hukum yang berlaku atasnya, yakni takdir yang telah tertimpa atasnya. Dan inilah iaitu sabar. Inilah sebenarnya yang dinamakan
sabar. Maksudnya kalau kurang daripada ni, tak ada sabar. Dia nak terima ketentuan hukum Allah ni, hukum dengan arti takdir dia lah. Dia nak terima ketentuan tu atas diri dia. Lalu bila dia terima pula, menyebabkan dia hilang pedoman dan melakukan bertindak cara salah, tindakan-tindakan yang salah. Itu keluar daripada batasan sabar. Selagi dia dapat menerima ketentuan tu, dapat menahan diri daripada bertindak cara salah, sekalipun rasa perih, rasa susah, dia tetap dinamakan sabar. Maksudnya rasa payah, rasa perih itu tidak membatalkan sabar. Asalkan dia terima ketetapan hukum takdir tadi tu dan dia tidak bertindak cara yang salah. Itu masih lagi dikira sabar. Sekalipun kadang-kadang hati dia penuh rasa sakit, rasa perih. Dan inilah iaitu sabar kerana Allah Ta'ala. Jadi sabar ni orang panggil sabar kerana Allah. Istilahnya tasabbur. Sabar kerana Allah Ta'ala. Sabar kerana Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Dan sabar orang awam. Jadi hak jenis pertama ni orang panggil dalam bahasa tasabbur. Kemudian dia disebut sebagai sabar kerana Allah. Kemudian dia ni merupakan sabar orang ramai macam kita, orang awam. Tapi tetap dikira sabar lah, termasuk dalam sabar. Jadi siapa saja yang menghadapi kesusahan, dia terima ketentuan hukum takdir atas diri dia tu, sekalipun dia rasa perih, rasa payah, tapi dia terima. Dan tidak bertindak cara salah, sabarlah dia. Macam mana pula sampai tahap tu baik mata ataupun jeri, tak ada masalah apa. Kerana tubik mata menangis itu bukanlah melanggar perintah Allah, bukanlah tidak cara salah. Mungkin dia sedih dah lalu berlaku perkara, tapi dia terima ketetapan hukum tu. Tapi mungkin disebabkan terlalu sedih, maka dia menangis tubik mata, tak ada masalah, tidak membatalkan sabar dia. Itu tak batalkan sabar dia, asalkan tidak cara salah dia. Contoh dia kematian orang dia sayang, dia sedih dah menangis, dia terima hukum itu. Dan tangisan itu bukanlah melanggar bertindak cara salah. Hak salahnya dia kita tumbuk orang lain pula. Ataupun dia bunuh orang lain pula. Itu tindakan yang salah. Baik, dan makam yang kedua, makam sabar yang kedua pula. Yang kedua itu jadi biasa ia. Jadi sabar ni dah jadi perangai dah. Hak tadi tu dia berusaha nak mensabarkan diri. Hak pertama tadi dipanggil tasabbur. Sekarang ni sabar ni dah jadi perangai dah. Jadi sikap dah, jadi sifat dia. Jadi biasa ia dengan bersifat dengan sabar. Jadi sabar tu dah jadi hal, sudah jadi malakah, sudah jadi sifat, sudah jadi kelakuan. Bukan sekadar mari dorongan dan hati je, dah jadi perangai dia dah. Dah cukup menjadi amal. Jadi perangai, jadi sifat bagi dia. Dan iaitu, apa maksud dia ni? Iaitu sebagai daripada sabar yang telah mudah menanggung akan kesakitan. Peringkat ni apa-apa yang menjadi kesusahan, kesakitan tu pada dia jadi ringan dia tu. Jadi mudah dah. Telah mudah menanggung akan kesakitan dan kesusahan itu. Telah diringan atas orang yang kena balak yang berat kesusahan itu. Balak tu berat, ujian tu berat, tapi jatuh atas diri dia, betul jadi ringan. Ni peringkat yang kedua, makam yang kedua dalam bersabar. Sebab apa? Sabar dah jadi perangai dia dah, jadi watak sikap dia dah. Dan telah mudah atasnya segala yang susah. Hak susah-susah tu dah jadi mudah dah. Tapi kalau hak susah tu masih dirasa kesusahan dia tu, itu peringkat pertama. Peringkat kedua ni, hak susah tu jadi mudah pada dia. Telah mudah atasnya segala yang susah yang datang akan dia, yang menimpa dirinya, yang mengenai dirinya tu. Yang datang akan dia itu, yang mengenai diri itu. Dan inilah iaitu sabar dengan Allah. Hak ni dari segi istilah orang panggil sabar dengan Allah. Hak pertama tadi sabar kerana Allah. Lillah. Sekarang sabar billah. Tanya tu Ustaz. Makan peringkat mana? Macam kata seorang tu dia nak buat satu benda. Benda
susah ke, tak kira apa-apa pun orang kata mana buat ni susah ni, tak apa, dia kata saya nak cuba dia. Dan dia buat tiba-tiba tak jadi. Kemudian dia kata tak apalah, dia redha lah, dia sabar dah. Artinya baik. cuba tak jadi ataupun hasil tu tak macam dia nak lah. Dengan dia redha, dia sabar lah. Mana dah takdir ni. Jadi macam tu makam tu. Jadi sekarang ni pertama sekali dia terima hukum ketetapan tidak berjaya. Terima. Ada sepoin dah sabar. Cuma tinggal lagi dia ada bertindak cara salah? Tak ada. Tidak cara salah. Dia terima dua tu kali tu ada dah. Dia terima ketetapan hukum takdir atas diri dia, kemudian dia tidak cara salah. Sudah ada inti untuk sabar dia tu. Cuma tinggal lagi tahapan dia. Sekiranya keadaan kegagalan tadi tu dia rasa beban, rasa susah dan sebagainya, itu sabar orang ramai. Tapi sekiranya benda tu sepatutnya bila tak berjaya ni dia akan rasa malu lah, tapi tak rasa malu. Tu pekat kedua ni. Pekat kedua. Jadi membezakan satu dengan dua ni, tengok macam mana keadaan dia. Kalau dia rasa susah dengan susah tu, maka pekat pertama sabar. Tapi kalau dia rasa ringan, tak rasa susah dengan susah tu, itu pekat nombor dua. Jadi hak pertama tu orang panggil sabar lillah, kerana Allah. Yang kedua ni sabar billah, yang ni dengan Allah. Dan iaitu sabar muridin yang menjalani tarekat ini. Jadi sabar jenis kedua ni, sabar merupakan golongan muridin. Murid ni orang yang ada kemahuan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Tadi orang ramai, orang awam. Ni orang yang lebih khusyuk, orang yang belajar khusyuk, orang yang beramal khusyuk untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dipanggil golongan muridin. Jadi hak ni tingkatan kedua dalam bersabar. Baik, dan makam yang ketiga, tahapan sabar yang ketiga pula, iaitu disebut al-istibar. Hak pertama tadi tasabur, yang kedua sabar, yang ketiga al-istibar. Perkataan-perkataan lain-lain belaka tu merupakan tingkatan sabar yang berbeza. Dan iaitu bersedak-sedak dengan kena balak. Balik lah, dia rasa sedak dengan balak. Ni payahlah cari. Benda-benda gini lah orang kata orang yang Tok Wali ni gila. Pasal gini lah. Maksudnya orang lain susah pergi, dia suka hati. Dia gembira hati atas kepayahan yang kena atas diri dia tu. Jadi orang jenis kini ada dua je, sama ada dia Tok Wali ataupun dia memang gila sungguh. Gila sungguh pun ada kat macam gini. Kena mana dia buat sungguh, tak tahu kata gitu je. Mungkin gila tapi mungkin Tok Wali. Boleh jadi belaka. Jadi baik, iaitu dia bersedak-sedak dengan kena balak ni. Musibah yang mengena dia tu bukan rasa tidak terbeban. Kalau rasa terbeban, makam pertama. Kemudian tak rasa terbeban, rasa ringan, makam kedua. Sekarang merasa suka hati kelazatan dengan kepayahan menimpa diri dia. Ni pelik. Pelik. Itu dia. Jadi bersedak-sedak dengan kena balak, dan suka ia dengan ikhtiar Tuhannya. Dia suka dengan balak tu atas dasar apa? Dia suka atas pilihan Allah Ta'ala yang pilih benda tu berlaku atas diri dia. Dia suka atas benda tu. Ni memang aneh. Memang pelik. Iaitu orang yang ahli makrifat sungguh lah. Suka ia dengan ikhtiar Tuhannya, yakni dia senang hati dengan pilihan Allah Ta'ala atas diri itu, yang menetapkan takdir atas diri itu. Dia rasa senang dengan pilihan Allah tu. Dan yang memberi akan dia balak itu, dia masih senang dengan Allah yang menentukan takdir atas diri dia, yang menguji dirinya tu. Dia senang dengan benda tu. Dan iaitu sabar atas Allah Ta'ala. Sabru ala Allah dipanggil. Ni sabar yang lebih tinggi. Dan iaitu sabar orang yang arifin. Inilah sabar ahli makrifat. Jadi sabar ahli makrifat ni orang yang merasa lazat, merasa tenteram hati atas menerima takdir yang menyusahkan orang ramai. Benda tu menyakitkan orang, menyusahkan orang, tapi pada dia ni mengandungi kelazatan, kegembiraan hati. Atas dasar apa? Hati masa senang melihat perjalanan takdir Allah atas diri dia tu. Ini ahli makrifat. Jadi dia senang apa? Senang kerana makrifat hati dia tu memandang kepada berjalannya
takdir Allah atas diri dia tu. Nyatanya ketetapan Allah. Ketetapan Allah ni siapa dia tahu? Tak ada orang tahu. Dah kenyataannya mana? Depan mata atas berlaku tu lah. Tu nak tahu. Masa kita ngaji dulu, tu kita dia buat bahasa, kita takut nak jawab. Nak tahu tak? Benda ada dalam ilmu Allah. Benda apa yang ada pada ilmu Allah. Jadi kita tak takut apa yang ada pada ilmu Allah. Kita tahulah apa yang ada pada ilmu Allah ni rahsia, tak ada orang tahu. Nak tahu tak benda yang ada ilmu Allah Ta'ala? Kamu tengok depan ni, apa berlaku? Ni ada ilmu Allah. Gitu je rupanya. Tapi kita tak perasan. Apa nyata gini ni, ni lah yang sabit pada ilmu Allah. Cuma kita tak takut. Tapi bila orang tanya, takut nak jawab. Kamu tahu tak benda yang ada pada ilmu Allah Ta'ala? Memang kita kata ilmu Allah Ta'ala tu rahsia, tak ada orang tahu. Ni mu tengok depan berlaku ni. Ya ni. Ni yang berlaku ni. Ada pada ilmu Allah Ta'ala ni. Itu hati dia dapat kesedaran. Kita tak perasan benda tu. Iaitu sabar orang yang arifin, ia telah sampai kepada mengenal Allah dengan sebenar-benar mengenal. Inilah sabar ahli makrifat. Jadi kesimpulan mudahnya, sabar tu, hak pertama tu orang panggil tasabur. Iaitu sabar dalam keadaan dia tanggung payah, rasa perih, rasa susah. Tapi dia terima hukum takdir dia tu. Mana-mana pun dia kena ada prinsip tu. Dia terima hukum takdir dia. Mana-mana sabar kena ada hak asah dia tu. Cuma dia bila rasa perih payah, itu panggil tasabur. Orang awam lah, orang ramah. Tapi kalau dia jernih sikit jiwa dia, rohani dia naik sikit makam dia, tidak merasa kepayahan atas perkara yang ghaliknya menjadikan kepayahan pada orang ramah. Tak rasa payah, tak rasa beban, tak rasa berat. Ini sabar murid, orang yang sedang berjalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dia meningkat lagi, bukan saja sekadar tu, dia rasa kelazatan memandang rahsia takdir Allah atas diri dia tu. Hatinya menyaksikan perjalanan takdir Allah dan merasa nikmat iman atas pandangan tu. Ni orang panggil sabar ahli makrifat, orang panggil istibar. Baik, kemudian faslun fi bayani fadilati syukri, habis bahagian sabar. Jadi apa benda tujuan kita baca bab sabar ni? Sebenarnya sabar ni makanan kita hari-hari. Dan sabar ni merupakan kewajipan. Jangan anggap sunat-sunat. Wajib ni, benda wajib. Dan wajibnya pula hari-hari. Hari-hari pula. Kita kena tepuh hari-hari. Jadi kalau tak ada ilmu ni, sebab tu kata Abu Hasan Syazili, siapa yang tak mengaji ilmu tasawuf ni, dibimbangi dia mati dalam keadaan dia berkekalan dalam dosa besar, dia tak sedar. Kan dia tak mengaji ilmu begini ni, tak nampak buah ni. Man lam yataghalghal fi ilmina hadza mata wa huwa musirun 'alal kaba'ir wa huwa la yash'ur. Atau kama qala, lebih kurang itu kalam dia. Orang yang tak mengaji molek ilmu tasawuf ni, tak mengaji. Tak kira lah sebab apa-apa dia tak mengaji benda ni. Dia tak sedar. Bila dia mati, rupa-rupanya dia berkekalan buat dosa besar. Dia tak sedar. Bahawa la yashum. Dia tak rasa. Kenapa? Tak mengaji benda-benda gini ni. Benda hakikat sabar padahal benda ni kewajipan. Kewajipan. Itu parusa sabar. Lain banyak lagi ni benda-benda syukur. Hal lain lagi. Jadi kita ingat ke kewajipan ni semayang je, semayang, puasa. Tidak sedar. Dalam ni pun banyak kok kewajipan ni yang perlu kita tahu. Itu kata Abu Hasan Syazili, orang tak mengaji ilmu ni dibimbangi tak sedar. Bila dia mati rupa-rupanya berlarutan dia buat dosa besar tu. Nauzubillah min zalik. Tapi kalau tak tahu pekoh langsung belajar ni tak ada juga. Maka punya tiga-tiga tu kena mengaji belaka. Dan serentak akidah, fiqh, tasawuf serentak. Tiga tiang ni kena jalan sekali. Dalam kitab memanglah akidah duduk depan. Lepas tu mari fiqh, lepas tu mari tasawuf. Tapi jangan ikut aturan tu. Susunan tu susunan kitab. Kata juga rendang kena ada. Kecil kena. Tapi kena ada sekali. Dia tak jalan kata. Dia kena ada serentak. Kena ada belaka. Macam orang masuk kat pencah dia tu, memang otak dulu kediam.
Tak ni dulu kedian. Tapi benda tu bila capok-capok dua kedian tu sekali, nak sekali tu. Kedok tak ada orang tak gula saja. Makan dulu. Habis makan tu tak bagian lada pula. Makan bagian lada pula. Makan model tu. Ada model. Oleh kerana sudah masuk waktu Isya, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung kuliah pada minggu-minggu yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.